الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri itu melihat dan memerhatikan apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia sediakan daripada amalannya untuk hari esok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat ini, penghulu segala hari, saya mengambil kesempatan dan peluang ini agar marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melakukan perkara yang diperintahkan, dan pada masa yang sama marilah kita sama-sama menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan kepatuhan, ketaatan dan sifat kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama tergolong dalam golongan yang berjaya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, akhlak merupakan salah satu teras dalam ajaran Islam. Ia adalah satu kalimah yang ringkas yang menunjukkan satu kepribadian seseorang yang boleh memberi kesan terhadap perbuatan, sama ada sifat yang baik, yakni sifat mahmudah, maupun sifat yang buruk, yakni sifat mazmumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang terbaik kepada kita. Baginda telah mempamerkan satu akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang perlu dicontohi oleh setiap generasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas pekerti yang unggul. Di dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat Allah yang melimpah ruah kepadamu wahai Muhammad, engkau hendaklah bersikap lemah lembut kepada mereka, iaitu para sahabatmu dan para pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersifat kasar, bersifat keras hati, tentulah mereka akan lari daripadamu. Oleh itu, maafkanlah mereka,
mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun untuk mereka. Dan juga berbincanglah, bermesyuaratlah sesama mereka dalam hal urusan peperangan ataupun hal-hal melibatkan keduniaan. Kemudian apabila engkau telah berazam, telah membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di dalam satu peristiwa yang pernah kita dengar, yaitu contoh sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, bila mana seorang musyrikin yang menghunus pedangnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada Nabi, siapakah di kalangan kamu yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang ini? Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, Allah. Mendengar perkataan tersebut, jatuh pedang musyrikin tersebut. Lalu Rasulullah mengambil pedang tersebut dan menghunus kembali kepada musyrikin itu dan berkata, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada aku? Lalu musyrikin tersebut tidak dapat menjawab, dan Rasulullah walaupun ada kesempatan untuk membalas kembali dendam tersebut, tetapi sifat pemaaf yang baginda miliki, baginda memaafkan lelaki tersebut. Inilah antara sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga merupakan seorang yang penyayang. Suatu hari ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang mencium cucunya Hasan, tiba-tiba terlihat oleh Al-Aqra' bin Habis, lalu berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihi, pasti dia tidak akan dikasihi. Di dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qat, wa ma qala li shay'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu, wa la li shay'in fa'altuhu lima fa'altah. Di mana Anas berkata, aku telah berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tetapi baginda tidak pernah sekalipun berkata kepada aku perkataan dan baginda tidak pernah berkata kepada aku tentang perkara yang aku tidak lakukan, sebab apa kamu tidak lakukan hal ini? Dan baginda juga tidak mengatakan kepada aku tentang sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau lakukan hal ini? Ini sikap yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni sahabatnya, dalam menyantuni orang yang berkhidmat kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada guna seseorang yang bermoral tinggi namun dia tidak mempercayai dan patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Akibat tidak patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan berlaku krisis yang cukup teruk yang dikenali pada hari ini dengan krisis akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu pedoman sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana baginda menyebut tentang malu, sifat malu. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iman, malu dan iman itu sentiasa beriringan antara keduanya. Kedua-duanya berganding sama. Dan apabila salah satunya hilang, maka salah satu lagi akan turut hilang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keruntuhan akhlak memusnahkan tamadun manusia.
Dengan hilangnya perasaan malu yang sepatutnya menjadi lambang keimanan seseorang dan mencemarkan imej identiti umat Islam. Ini sifat malu yang Nabi amat tekankan, yang sepatutnya menjadi lambang, menjadi identiti seseorang yang perlu dipakai oleh setiap Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah sifat-sifat orang yang akan dimasukkan ataupun orang-orang yang akan memasuki syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, apakah sifat-sifat orang-orang yang akan mendiami neraka? Lalu baginda menjawab, penghuni neraka adalah orang yang tidak menjaga mulut dan tidak menjaga kemaluan mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Penyelesaian demi mengelakkan keruntuhan akhlak ialah sentiasa berusaha menjaga salat pada waktunya, dan pada masa yang sama hendaklah meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mengikuti ajaran-ajaran daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah juga kita memenuhi ruang-ruang yang ada untuk sentiasa meningkatkan lagi ilmu pengetahuan, ilmu berkaitan dengan akhlak Islam. Apabila tidak ada ilmu berkaitan hal tersebut, kita tidak mampu untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia ini menjadi lambang kepada kita, seterusnya meningkatkan lagi imej agama yang kita anuti, agama Islam ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pandemik COVID-19 telah genap setahun. Bermula di penghujung 2019 dan sekarang Januari 2021. Ianya hadir menguji kita hampir setahun yang lalu, dan hampir 750 kluster telah dikesan setakat ini. Jumlah ini semakin hari semakin bertambah. Sekiranya kita tidak mematuhi saranan atau nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Oleh itu, mimbar mengajak kepada kita semua, elakkan daripada mengunjungi tempat-tempat yang sesak, tempat-tempat yang sempit, dan bersembang-sembang dalam jarak yang dekat. Di samping itu, teruskan dengan amalan mencuci tangan, memakai pelitup muka dan penjarakan fizikal. Kekalkan berada di kediaman masing-masing sepanjang PKP ini. Mudah-mudahan ianya akan memberi kesan yang baik serta mampu menurunkan kadar peningkatan kes jangkitan. Pada masa yang sama, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menadah tangan, membanyakkan salat hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini berlalu pergi meninggalkan kita dalam kadar yang segera. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita dan seluruh penduduk di muka bumi ini selamat dan diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, ibadur rahman, ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab terhadap mereka, mereka tidak menghadapkan dengan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Mereka menjawab dengan perkataan yang mempunyai keselamatan, keamanan dan ketenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي عهده تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.